Hai semua, pada hari ini kita akan membincangkan tajuk Peraturan Bilik Sains. Walaupun tajuk ini terdapat di dalam subjek sains bagi tahun 4, 5, dan 6, namun aktiviti yang kita akan bincangkan pada hari ini yang terdapat di dalam muka surat 13 hingga 15 adalah bagi tahun 6. Mari kita mulakan. Peraturan bilik sains perlu dipatuhi ketika berada di dalam bilik sains supaya keselamatan dan keselesaan sebelum, semasa, dan selepas menjalankan aktiviti terjamin. Sebelum menjalankan aktiviti, murid-murid dikehendaki untuk beratur di luar bilik sains dengan senyap. Murid-murid juga hanya dibenarkan masuk dengan kebenaran guru. Pastikan tingkap terbuka semasa berada di bilik sains. Murid-murid dikehendaki untuk duduk di tempat yang ditetapkan dan ikat rambut dan pakai pakaian yang kemas dengan kasut yang tertutup. Semasa menjalankan aktiviti dijalankan mengikut arahan guru. Laporkan kemalangan, kecederaan, atau kerosakan kepada guru. Gunakan peralatan di dalam peti kecemasan dengan kebenaran guru. Nyalakan penunuh bansen dengan menggunakan pemetik api. Hidu, rasa, dan sentuh bahan dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Padamkan bahan terbakar dengan menggunakan air sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Selepas menjalankan aktiviti, sampah dan sisa bahan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah dengan cara yang betul. Kerusi perlulah disusun dengan teratur sebelum meninggalkan bilik sains. Perkara yang dilarang semasa berada dalam bilik sains. Yang pertama, dilarang membawa beg sekolah masuk ke dalam bilik sains. Yang kedua, tidak makan dan minum semasa berada di dalam bilik sains. Yang ketiga, tidak dibenarkan bergurau dan berlari-lari di dalam bilik sains. Sekarang kita akan membincangkan soalan-soalan yang terdapat di dalam muka surat 13 hingga 15. Soalan yang pertama, raja dibawa menunjukkan suasana di dalam sebuah bilik sains sekolah. Kita perhatikan gambar yang ditunjukkan. Kita dapat perhatikan terdapat beberapa murid yang sedang melakukan beberapa aktiviti. Sebahagian murid sedang belajar, manakala sebahagian lagi sedang melakukan eksperimen. Terdapat juga beberapa murid yang kelihatannya berlari-lari ataupun bermain. Terdapat juga murid yang sedang bermain dengan kerusinya. Terdapat juga murid yang membuang sampah di merata-rata tempat. Soalan yang pertama, nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan raja di atas. Kita dapat perhatikan terdapat beberapa murid yang melanggar peraturan bilik sains. Soalan yang kedua, nyatakan dua kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid dalam raja di atas. Yang pertama, kita melihat murid berlari-lari di dalam bilik sains ataupun murid sedang bergurau. Dan yang kedua, terdapat murid yang membuang sampah di merata-rata tempat. Selain daripada itu, kita boleh juga nyatakan terdapat murid yang tidak duduk dengan betul pada kerusinya. Soalan yang seterusnya, apakah yang akan terjadi sekiranya kamu berlari di dalam bilik sains? Kita mungkin akan terjatuh dan mengalami kemalangan ataupun kecederaan. Soalan D, berikan satu sebab mengapa kita perlu mematuhi peraturan bilik sains. Untuk memastikan kita dapat menjalankan aktiviti di dalam bilik sains dengan selamat. Kita pergi kepada bahagian B, yaitu soalan objektif. Soalan yang pertama, Raja 1 menunjukkan perlakuan seorang murid di dalam bilik sains. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh murid itu? A. Makan di dalam bilik sains. Ini tidak benar. B. Membuang bahan yang terbakar ke dalam tong sampah. Ini benar. Jawabannya adalah B. Soalan 2. Raja 2 menunjukkan seorang murid sedang menghidup bahan kimia di dalam bilik sains tanpa kebenaran guru.
apakah kesan daripada perbuatan murid tersebut? E. Murid itu mungkin mengalami keracunan. Ini benar. Jawabannya E. Soalan 3. Antara aktiviti berikut yang manakah dibenarkan dalam bilik sains? Gambar E ini tidak dibenarkan. Tidak boleh memasang penunu bunsen menggunakan kertas yang berapi. Gambar B juga tidak dibenarkan karena tidak boleh makan di dalam bilik sains. C. Murid ini membuang sampah ke dalam tong sampah. Ini dibenarkan. Dan D. Murid ini membawa keluar peralatan sains. Ini tidak dibenarkan. Jawabannya adalah C. Soalan yang seterusnya. Situasi E dalam Raja di Bawah menunjukkan Azam membuang sampah yang masih berbara ke dalam tong sampah. Situasi B pula menunjukkan beberapa orang murid bergurau di dalam bilik sains. Soalan E, ramalkan apa yang akan berlaku jika kesilapan dalam situasi E tidak dipedulikan. Kebakaran akan berlaku di dalam bilik sains. Soalan B, apakah peraturan bilik sains yang tidak dipatuhi dalam situasi B? Murid bermain di dalam bilik sains. Soalan B2, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan bilik sains? Untuk mengelak berlakunya kemalangan di dalam bilik sains. Soalan C, pernyataan di bawah adalah mengenai peraturan bilik sains. Mari kita baca pernyataan tersebut. Kebanyakan bilik sains dilengkapi dengan carta atau notis mengenai peraturan bilik sains. Soalnya, cadangkan satu cara lain untuk memastikan peraturan bilik sains sentiasa dipatuhi oleh semua pengguna bilik sains dengan lebih berkesan. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kampanye Sayangi Bilik Sains. Demikian perbincangan kita pada kali ini. Jika terdapat sebarang persoalan, sila masukkan ke dalam ruangan komen di bawah.